Kemudian Nabi sebut lagi, dan barang siapa yang memudahkan salatnya, Allah menyiksanya dengan 15 balasan. 6 di dunia, 3 ketika maut, 3 ketika dalam kubur, dan 3 ketika bertemu Tuhan. Itu dia semayang. Hak tak jaga, tuan-tuan, Nabi sebut berapa? 15 balasan. Dunia pun dapat cash, tengah nak mati pun dapat, waktu mati dah pun dapat. 15 balasan bagi orang yang tidak menjaga salatnya, tuan-tuan muslimin muslimat. Kita sebut sekali lalu sebelum kita masuk pada pembacaan kitab kita. Kata Nabi SAW, dan ada pun 6 azab yang manusia tidak menjaga salat ini akan terima di dunia, tuan-tuan. Yang pertama sekali, dicabut keberkatan daripada hidup dia. Dia berasa sempit sedia hidup, walaupun rumah besar, kereta laju dan sebagainya. Sempit hidup dia kerana semayang dia tak jaga. Benda paling penting dalam kehidupan manusia, ibadah paling nombor 1 dia tak jaga. Sempit hidup dia, tuan-tuan. Yang keduanya, tuan-tuan muslimin muslimat, azab di dunia, terhapus tanda-tanda orang soleh di wajah. Tak nampak nur, tak nampak muka tu berseri macam orang beriman. Kita boleh beza, tuan-tuan ni, muka orang. Nampak? Walau hitam lagu mana pun kita nampak muka dia ni ada tanda-tanda dia rajin bersujud kepada Allah. Simahum fi wujuhim. Nampak? Athari sujud ni, tanda orang sujud nampak. Dia bukan kira putih hitam, tuan-tuan ni, tapi nampak benda tu. Macam mana kita boleh beza drug addict, orang yang isap dada, hak jenis jet jarum ni, nampak? Dengan orang normal yang tak isap dada. Tak sebelah-sebelah kita boleh beza. Tengok muka, sekilas lalu kita boleh beza, tuan-tuan ni. Pasal apa? Pasal orang yang isap dadah, tuan-tuan muslimat, dia tegar isap dadah, bukan sehari dua, lama berpuluh-puluh tahun. Muka dia berlain, muka kulit dia tu kusam, itu nampak macam kembang sikit, nampak urat pun tak ada jadi kembang lagu mana. Kita boleh beza. Bukan kita nak kata apa nama orang yang isap dadah ni ahli neraka, bukan dah. Tapi kita nak habaq kiasan kepada orang yang jaga dan tidak menjaga solat. Kita boleh beza wajah dia. Tapi tak bolehlah pergi kata memang kita tahu dia tak jaga semayang. Tengok muka ni, aku tengok muka hang ni, muka tak pernah duduk semayang so. Baik hang jadi bewak lah, tak ada duduk semayang. Nampak? Muka orang tengok muka ni, jangan kata begitu, dosa pula kita, nampak? Kalau kita dia tu ahli ataupun orang di bawah kita, tak apalah kita nak tegur, tapi cara berhemah, nampak? Kita ajak dah kita tahu dia tak semayang, muka pun tak nampak seri tu ni, muka ni nampak kerat 14 lah kira, muka ketat kan. Ajak dia main semayang, bukan kutuk dia, ajak dia main. Malam ni ada kuliah di surau Assalam, jom kita pergi, aku pergi ambil hang, tak apa. Tak dan kot, malam ni aku nak keluar dengan orang perempuan ku, dapat gaji biasa orang perempuan, dia tarik tangan pitisku, tak apa, kali pertama ajak tak boleh, ajak kali kedua pula. Malam ni ada agak, esok ajak ke. Malam ni ada kuliah agak, dia buat forum perdana lah ni, forum perdana, ustaz mai pada Penang, syok ustaz tu. Malam ni pun tak dan, mak mentua baru sampai saat ya. Takkan aku nak tinggal, berasa tak syok lah pula. Tengoklah bila-bila, tengok bila-bila. Tu akai tak ramai tu. Esok malam try kali. Malam ni tak ada kuliah, tapi jom aku nak ajak hampir makan kedarah, kocak-kocak dia baru buka tu sedap. Jom. Nampak? Makan kedarah, jom lalu. Ajak surau masjid, dandan macam-macam. Raita rosak lah, apalah. Bila ajak makan, bila dia setuju tu cantik tu. Dia terjun dah sebelah kaki dalam pukat kita tu. Kita memang nak bawa dia pergi makan. Kita habaq dia, memang aku nak belanja hang makan. Tapi jangan habaq kata sebelum pergi makan, aku nak bawa ambil surau dulu. Kita pergi ambil, kita janji dengan dia, okey, malam ni kita pergi kenal kerang bakar, dia baru buka kedai, sedap, promosi. Banyak kerang bakar dia, aku belanja hang, tak apa. Dia kata cantik, jom, nak pergi Kirobak. Kita pergi Lampuin 645, kita atuk masa. 645 tu bukan saja-saja kita buat. Pasal apa? 645 tu dekat-dekat dengan maghrib dah. Hang tunggu 645, aku main ambil hang. Cik, kita pun. Okey, cantik. Dia pun 645, siap elok ni. Kita pun main ambil. Dia duduk dalam kereta, kita kunci pintu. Dia bukan lari mana? Steering duduk kat kita. Buat lambat-lambat sikit, lalu depan surau, agak-agak orang azan maghrib. Ni nak ajak. Kan? Lalu buat-buat pelan sikit kat ketujuh tu, baru kita lalu ke astana ni. Orang pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengok Allah, maghrib dah. Melok kita kena masuk semayang lu. Dia tak senang duduk tengok. Apa ni, geng pakai kepiah belamak ni. Kawan tak bisa main. Biar pergi. Turun kereta, tarik tangan dia sekali, jom kita semayang lu. Lepas tu kita pergi makan kerang bakar. Habis semayang tuan-tuan ni, kita tahu malam tu ada kuliah saja, kita buat kai.
Bawa dia masuk, dia pun sembahyang. Memang dia tak biasa, macam kucing liang. Dia tengok mana mereka ni, main mana. Dia tak biasa. Habis sembahyang tu, kita lari duduk jauh sikit. Jangan duduk dekat. Jangan duduk dekat dia. Lari pergi duduk belakang tiang ke, pergi duduk belayak ke, duduk di luar tu bala rokok daun ke. Biar dia seorang-seorang duduk dalam surau. Dia cari mana dia ni. Kata nak pergi makan ni. Dia duduk kumpul apa ni. Ada kuliah. Biar dia duduk dengar sekali. Baru ada kai lagi. Hang malas ingat no 2-3 kali aku ajak dan ada kerja. Ajak makan kedarah, tak ada kerja. Malam ni hang kena. Kita duduk belakang. Tengok kelaku dah. Dia duduk tak senang lah. Tak kira nak bangun tersegan. Dia duduk pula. Tak kira nak bangun. Dia tak senang duduk. Kena pula kuliah malam tu. Ustaz duduk cerita pula pasal mengaji. Pasal orang tak main masjid. Pasal orang tak main surau. Dia duduk depan. Kena seketul-seketul atas kepala. Dia kena ajak betul-betul ni. Kena pandai juga buat politik, taktik ni. Habis kuliah tu baru kita main pula. Buat break dengan dia. Habis kuliah, habis mayang apa semua. Kita main. Jom. Jom. Kita pergi makan keram bakar jom. Masih lewat dah ni. Takut kedai tu tutup pula. Kita pegang tangan dia. Pimpin. Jom. Tengok dia kata apa. Tak apa. Hampir makan seorang dah. Hantar aku balik. Aku pasal nak demam ni. Bawa dia kena dah. Nak demam tu. Baru ada kai. Tak lalu terus makan. Buat lah. Apa cara sekalipun. Ajak lah. Allahu Rabbi. Baik, terhapus tanda-tanda orang beriman, tanda-tanda orang soleh, tanda-tanda orang yang dekat diri dengan Allah daripada wajah. Yang ni kita boleh beza lah tuan-tuan ni. Tak tahulah kalau tuan-tuan lagu mana. Tapi ada setengah-setengah orang dia boleh beza. Bukan kata dia nak suuzon, tapi dia nampak beza. Muka yang ada seri dengan muka yang kusam, nampak ketat, nampak perongoi, nampak bengih tuan ni. Boleh beza tuan. Kemudian yang ketiga, azab di dunia bagi orang yang meringan-ringan ataupun tidak menunaikan salat. Segala amalan yang dilakukan tidak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat apa pun Allah Taala tak bagi ganjaran. Pasal apa? Hak ibu tu ditinggal. Pakai baju, pakai serban, pakai kepiah, bubuh celak, sekayu sugi selit tepi telinga, kasut lawak, hash papis, tengok-tengok seluar tak pakai. Tu lingkup kan tu. Jalan kot tak astana ni. Orang tengok lah pakai baju lah. Ni geng ujang apa ni? Nampak? Seluar tak pakai. Benda hak wajib tutup aurat tu tak pakai. Baju lawa. Serban sok bakui. Celak penuh bawah mata. Tapi tengok-tengok tak pakai seluar. Maka hak wajib tu tak jaga. Orang panggil gila lah. Ni. Jadi kita jaga. Baik, kemudian Nabi SAW sebut lagi doanya tidak diangkat oleh Allah SWT. Dia doa tak makbul. Pasal apa? Tak jaga sembahyang. Sebab tu kalau kita tengok doa kita ni tak makbul, kita tengok sembahyang kita ke mana. Tu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala tu. Ibadah yang kita nak persembahkan kepada Allah, sembahyang kita tuan-tuan. Kalau Allah sembahyang tu kita tak jaga, doa kita ni lagu mana tuan-tuan? Yang kita duk baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kau kami sembah, pada kau kami minta tolong tu. Lagu mana serta? Sembahyang pun tidak. Tapi nak minta tolong, boleh banyak indik muka kita. Tuan-tuan? Tu antara azab yang kita terima di dunia. Kemudian seterusnya, tiada saham baginya dalam doa orang Muslim. Saham doa orang ramai yang duk berdoa ni tuan-tuan ni, bagi dia orang yang tak semayang tak ada di akhirat. Kita tuan-tuan, kalau kita ada anak dan anak kita tu mendoakan pada kita, kita jadi orang yang bahagia. Walaupun tuan-tuan muslimat kita mati tidak meninggalkan harta, tapi kita tinggalkan anak yang sentiasa doa dekat kita. Bila dia doa dekat kita tuan-tuan, bahagia si ayah tu di akhirat. Satu ulama mimpi. Saya cerita dah benar ni, tapi saya cerita sekali lagi. Satu ulama dia mimpi. Dalam mimpi dia tu dia duduk di satu kawasan yang sangat lapang. Ada dua puak manusia. Sebelah kirinya golongan yang ramai manusia sedang berebut-rebut mengorek-ngorek tanah. Hang tolak aku tolak hang, huru-hara kacau bilau keadaan tu. Duk korek tanah, duk gali tanah cari sesuatu. Ramai berserabut dia tengok. Tapi bila dia pandang ke sebelah kanan, dia tengok ada satu orang tua yang sedang duduk relax atas pangki, relax dia duduk. Duduk berangan, nampak? Dia pelik tengok keadaan ni. Dia tengok belah sini punya berbeza, ramainya orang duk buat datang apa, korek tanah cari apa. Hak kawan Pak Long ni duduk relax ni buat apa? Beza sangat ni, apa benda ni? Maka tuan-tuan muslimat, dia pergi dekat orang tua ni, dia tanya, "Wahai pak cik, apa yang menyebabkan kamu duduk tenang lagu ni tak seperti mana sebelah sana? Depa duk cari entang apa, duk tolak hang aku, duk apa korek tanah, cari benda-benda yang tak nampak pun." Kata pak cik ni, "Aku duduk macam ni, aku tak jadi macam depa oleh kerana anak laki-laki aku.
Kalau hang nak tahu apa yang dia buat kat aku sampai aku duduk relax lagu ni, satgi hang bangun tidur, hang terjaga kalau dia tidur, hang pi market. Hang pi market, hang cari seorang pemuda. Yang pemuda ni dia menega daging. Gambaran dia lagu ni. Pak cik tu cerita. Orang tua dalam mimpi, ulama dia cerita, hang bangkit sekali lagi, hang pi market, hang cari pemuda yang macam ni. Tuan-tuan, dia yang duk tolong aku, tu aku duk relax lagu ni. Bangun ulama tu tersedak daripada mimpi, tuan-tuan, terus pi ke market. Pusing satu market, cari macam mana yang digambarkan oleh orang tua dalam mimpi dia saat ni. Akhirnya dia nampak seorang pemuda yang betul, exactly macam mana digambarkan oleh pakcik tua dalam mimpi ni. Budak tu duduk menega daging. Dia tengok daripada jauh, dia duduk perhati daripada jauh. Dia tengok apa yang budak muda ni buat. Hebat sungguh apa yang budak muda ni buat ni, sampai orang tua ni boleh duduk relax ni, hak lain duduk serabut cari korek tanah. Tiba-tiba dia tengok orang muda ni duduk menega daging. Macam biasa, bila orang main nak beli daging kilo, dia pun potong-potong apa, serve customer tu belah, budak ni duduk. Bila duduk, buka Quran baca. Tuan-tuan, hak gimai pula customer, tutup sah, tak Quran, serve customer. Habis customer tu beli, dia duduk pula baca Quran balik. Itulah ulangan rotation yang budak tu duduk buat. Sambil menega, sambil baca Quran. Sesekali kata ulama ni aku melihat dia menadah tangan minta doa kat Allah Taala. Kemudian aku pergi kat budak ni, aku tanya dia, hang duk buat tentang apa ni? Nega kah hang buat apa ni? Kata pemuda ni, aku menega dan aku baca Quran. Aku buat kedua-duanya. Dan aku baca Quran ni untuk aku hadiahkan kepada ayahku yang sudah lama meninggal dunia. Aku doa pada dia kerana dia satu-satunya ayah aku. Rupanya bacaan Quran, doa dihantar oleh anak menyebabkan ayah tu, tuan-tuan, ni tenang di akhirat. Allahur Rabbi, tuan-tuan. Tuntung ada anak, tuan-tuan. Anak pun tak ada, ataupun ada anak tapi anak sekupang habuk tak ingat nak doa kat kita. Maka kita, tuan-tuan, kalau kita ada semayang, kita dapat doa yang kita duk korek tanah. Yang duk berebut korek tanah tu pasal apa? Pasal nak cari doa daripada orang ramai ni. Yang kita duk baca, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Ya Allah, tolonglah ampunkan dosa-dosa orang muslim, laki-laki dan orang Islam yang perempuan. Ampunkan dosa mereka, ya Allah. Tu doa secara pukai, secara general. Maka yang duk berebut sikit, tak ada orang yang spesifik hantar kat dia apa. Maka orang yang tak semayang, hak tu pun tak boleh cari, tak dapat. Allahur Rabbi, tak ada bahagian dalam doa orang-orang Islam. Tuan-tuan, Allah Ta'ala hina beritahu tu orang yang tak semayang ni, tuan-tuan ni. Sebab tu kita jaga baik-baiklah. Kita kalau jaga semayang, tengok anak isteri kita lagu mana. Kena tegas dalam bab semayang ni, tuan-tuan ni. Tak cukup umur, tak apa lagi bagi teguran. Cukup umur, boleh piak, boleh pukul mereka sekadar mana yang disuruh oleh Islam bab semayang. Baik, kemudian yang seterusnya, keluar rohnya tanpa keamanan. Nak mati itu dalam keadaan yang tak aman, yang menakutkan, yang mengerikan. Allah Rabbi, tuan-tuan. Bagi orang yang tak sembahyang ni 6 jenis azab yang Allah Ta'ala bagi di dunia. 3 lagi azab, kata Nabi, yang menimpanya ketika maut. Yang pertama sekali, mati dalam keadaan hina. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, mati dalam keadaan dahaga. Ni 3 keadaan yang menimpa orang yang tidak menjaga semayang ketika mana dia nak mati. Indal maut. Dah kita tahu nak mati ni ada sakarat, ada kemabukan waktu nak mati. Mabuk nak mati ni, tuan-tuan. Iman duduk goyang lagu tu. Iblis tunggu masa nak main kufurkan kita. Mati dalam keadaan dia berasa dahaga, mati dalam keadaan dia berasa lapar, tuan-tuan ni. Dalam kitab Daqaiqul Akbar ada disebutkan oleh para alim ulama, manusia ni bila nak mati, dia akan merasa dahaga yang teramat sangat, seumpama ada satu bara api di kerengkungan dia. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan ni, tengok tanah kubur. Lah ni tak main dah tanah kubur, sayap Jibril agak dah. Nampak? Main awak tungkang. Dia ni, oh boy. Tak apalah, mudah-mudahan memberi manfaat. Jangan pegang akidah kita, sudahlah. Tengok sekadar mana targhib, okey lah. Ketakutan, oi, takut ni, bahaya ni. Nampak? Tak salah tengok. Enggak. Dalam kitab Daqaiqul Akbar tu, tuan-tuan, ulama sebut manusia nak mati dia rasa dahaga teramat sangat. Maka waktu ni iblis akan datang menyerupai orang yang kita sayang. Muka orang yang kita sayang. Kita sayang bini, mak, anak-anak, tuan-tuan ni. Iblis main merupa anak kita, main merupa mak kita. Main buat apa? Main nak bawa ayak untuk tuang dalam mulut kita. Kita tengah dahaga, iblis buat main ayak. Muka pula bukan muka iblis, muka mak, muka orang yang kita sayang. Awak dia tak main dalam rupa parai iblis dia, ustaz. Memang dia tak main. Kalau dia main, memang kita mati awal lagi. Betul tak? Kita nak mati. Iblis main dalam rupa parai saya. Tengok.
mati terus. Tuan ni, tu dia main merupa orang yang kita sayang. Bawa air sejuk sebetulnya. Kita tengah dahaga yang teramat sangat thirsty. Dia main jeng jeng jeng, iblis main. Hai. Nak air? Aku bawa air ni. Leci kang, kacang, cendol, pulut, sirap bandung, bali, leci ada belaka. Hang nak apa? Hang abang ni aku boleh tuang lah mulut hang. Kita pun tengah dahaga, agak-agak kita minta. Kita bukan sedap dah tu kata tu iblis. Dia merupa tuan. Memang kita minta tuan ni, melainkan orang yang Allah Ta'ala pelihara saja. Bila kita minta tu, dia nak tuang tu, dia bagi syarat. Dia kata, hang kalau hang nak minum air aku bawa ni, satu syarat ya. Aku tuang memang confirm hang hilang dahaga. Satu syarat ya, kalau sebelum aku tuang ni, hang ikut cakap aku dulu. Iblis kata. Apa dia? Hang kata, tiada Tuhan yang sebenar. Tuan-tuan, ni kata perkataan kufur, 3 perkataan ya. Kita iakan, habis kita. Puluh-puluh tahun mengabdikan diri kepada Allah, hujung nyawa jadi lagu tu. Kufur jadi bahan bakar api neraka. Hang kata Muhammad tu nabi penipu. Kita nak sebut dengan mulut tak mampu dah, pasal kita nak mati dah. Kita beriktikad dengan hati, mengiyakan, bersetuju dengan perkataan iblis tu, habis kita tuan-tuan ni. Sebab tu kata ulama, nak mengelak daripada fitnah yang sangat besar ni tuan-tuan, 2. Yang pertama, ikhlaskan berdiri beribadah kepada Allah. Yang kedua tuan-tuan, buat apa? Nak elakkan daripada gangguan iblis waktu kita nak mati ni tuan-tuan, banyakkan baca doa. Ya muqallibal qulub wal absar, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-bolak balikkan hati, tetapkan hati kami untuk agamamu ya Allah. Tetapkan hati kami untuk melakukan ketaatan padamu ya Allah. Baca tiap-tiap kali lepas semayang. Baca tiap-tiap kali dalam semayang. Waktu tahiyat akhir baca. Waktu sujud yang terakhir kita baca tuan-tuan. Mudah-mudahan akhir nyawa kita Allah Ta'ala pelihara daripada gangguan iblis yang melampau-lampau. Sebab tu kena jaga tu. Tu 3 keadaan balasan bagi orang yang tak jaga semayang waktu dia nak mati. Lapar, dahaga, mati dalam keadaan hina. Kemudian dan apa yang menimpanya di dalam kubur, disempitkan kubur hingga berselang tulang rusuknya, dinyalakan api di dalam kubur dan dipanggang di atas bawah siang dan malam, jadi ayam golek dalam kubur. Ayam golek kita duk pergi bazar Ramadan tu, tengok dia duk golek sekok 17 ringgit. Yang golek satu bagi garing sikit nak buka puasa. Ayam kena pusing. Kita tengok, sedap ayam tu kena pusing tu. Kiri kanan kena bakar. Kita isut dalam kubur kalau tak jaga sembahyang, tu kena. Malaikat cucuk kot pungkuk, keluar kot mulut. Bara api neraka tuan ni. Golek, duduk dalam oven 24 jam. Mampus terus. Tu kita. Kemudian dibelit ke atasnya di dalam kubur itu akan seekor ular yang bernama Suja'ul Aqra, memukulnya kerana meninggalkan salat, dan orang itu terus disiksa dengan jaga waktu berdasarkan waktu-waktu sembahyang. Allah Ta'ala buat main ular yang besar nama Suja' bagi orang yang tak sembahyang. Ular ni akan siksa, belit dia lagu anaconda duk belit manusia. Tiap-tiap kali masuk waktu sembahyang tuan-tuan ni, dia kena mai masuk waktu lohak, hari ular tu mai. Pasal apa? Pasal dia tak jaga sembahyang. Ni balasan dalam kubur. Ni panggil azab kubur. Allahu Rabbi. Kemudian dan apa yang akan dialami oleh orang yang tidak menunaikan salat ketika mana dia bertemu dengan Tuhan. Apabila langit terbelah, kata Nabi, datanglah malaikat kepadanya. Di tangan malaikat itu ada rantai yang panjangnya, rantai itu 70 hasta. Maka dibelenggu ke tengkuknya, kemudian dimasukkan rantai itu ke dalam mulutnya. Keluarlah rantai itu melalui duburnya, dan dia diseru, inilah balasan bagi sesiapa yang meninggalkan kefarduan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala hantar malaikat sebelum nak bertemu dengan Allah. Bagi orang yang tak semayang ni tuan-tuan ni, Allah Taala bawa malaikat tu, bawa rantai. Nampak? Bawa rantai tu panjang 70 hasta. Wallahu alam 70 hasta dunia ataupun 70 hasta akhirat. Mai pukul dengan rantai itu, bahkan dijolok masuk rantai itu dalam mulut orang yang tak sembahyang. Ni sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas nama dia. Orang kelima paling banyak meriwayatkan hadis, 1650 buah hadis Ibnu Abbas riwayat daripada Nabi. Ibnu Abbas tafsir yang kata rantai yang dibawa oleh malaikat 70 hasta tu, kata Ibnu Abbas, jikalau satu gelung daripada rantai tu diletakkan di atas bumi Allah ni, terbakar bumi satu gelung. Ni 70 hasta. Tak tahu nak abang tuan ni. Allah Rabbi.
Yang keduanya, azab ketika bertemu dengan Tuhan, Allah Ta'ala tak mau tengok dia. Allah Ta'ala tak teringin nak pandang dia, tuan-tuan. Kalau manusia tak mau pandang, kita boleh gagah lagi. Ni Allah Ta'ala yang menciptakan kita, raja bagi segala raja, Tuhan semesta alam, tuan-tuan ni, tak mau pandang kita, habis tak ada apa. Tak ada apa, tuan-tuan. Allah Rabbi. Orang tak jaga semayang, tuan, nampak? Kemudian yang ketiganya, tidak akan diampunkan bagi dia azab yang sangat pedih, tuan-tuan ni. Azab pedih ni, kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia bagi syafaat, dia bagi talian hayat bagi orang yang kena azab pedih ni, diringankan. Umpama bapak saudara Nabi, nampak? Diringankan azab. Kena juga azab, tapi ringan sikit. Ringan-ringan pun teruk juga. Tapi bagi orang yang tak semayang ni, tak ada keringanan, tak ada rukhsah, tak ada infinity, nampak? Tuan-tuan, sebab itulah tolonglah kita jaga semayang. Hak muda-muda, hak tua-tua, laki-laki, perempuan, jagalah semayang sebaik mungkin. Kerana apa? Semayang ni kepala ibadah kita. Rosak habis segala-gala. Nah, tuan-tuan muslimat. Baik, selesai.